Projek Hebat Sains telah menghasilkan sumber pengajaran yang dibentuk untuk membantu anda mengajar kurikulum sains dan membangunkan kemahiran berfikir pelajar anda. Pada hari ini, kami berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sepang dengan Puan Adlin Premla, anak perempuan Vincent Ramesh, yang sedang menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dengan kelas baharunya pada permulaan tahun akademik. Kami menggunakan soalan untuk merangsang dan mencabar pemikiran pelajar apabila mereka membina idea mereka dan membuat penerangan. Apabila anda bertanya soalan kepada pelajar, sama ada melalui lembaran kerja atau pemudahcaraan, sentiasa bermula dengan soalan yang konkret dan beransur-ansur beralih kepada soalan yang lebih abstrak. Banyak. Lepas tu, adakah dia terus bertambah? Tak, dia menurun sedikit. Lepas menurun, kenapa dia tak terus menurun? Kenapa dia menurun? Sebab dia ada penyakit. Penyakit, baiklah. Dia menurun disebabkan ada penyakit. Kenapa dia tidak terus menurun? Sebab tikus ada daya tahan untuk penyakit. Penyakit, okey. Dia dah ada daya tahan untuk penyakit, maka seterusnya graf menjadi macam mana? Jadi naik balik. Naik balik. Lepas tu dia turun balik. Kenapa dia turun balik? Sebab daya saing untuk makanan. Daya saing untuk makanan. Okey, selain dari itu mungkin ada penyakit lain yang dihidapi oleh tikus. Ingat 6W. Siapa, who, apa, what, bila, when, di mana, where, bagaimana, how, mengapa, why. Pernah tak kamu berfikir? Jadi hari ini saya nak kamu berfikir secara mendalam. Dan yang kedua, bagaimanakah kadar degupan jantung ni berubah ketika kita bersenam atau dalam keadaan rehat? Bagaimana ia berubah? Apakah perubahannya? Jadi saya nak kamu bincang dalam kumpulan yang sedia ada, okey, 3 orang dalam setiap kumpulan. Jadi kamu bincang dan berikan idea-idea anda. Saya nak lihat idea-idea anda dan saya berikan lebih kurang 10 minit ya. Okey, mulakan sekarang. Darah memerlukan lebih banyak oksigen oleh itu jantung kita akan mengepam darah dengan lebih cepat dan dalam kadar yang banyak. Ini yang menyebabkan jantung kita berdegup kencang. Ini sama dia mengepam darah. Sama idea tadi. Penting bagi kita memberikan masa berfikir kepada pelajar dan melibatkan semua pelajar daripada bertanyakan soalan kepada keseluruhan kelas dan mendapat jawapan yang rawak daripada beberapa orang pelajar sahaja. Jadi, saya nak kamu, setiap seorang dari kamu secara individu, saya nak kamu fikirkan apakah organisma yang mungkin wujud di dalam sungai. Okey, sila ambil sehelai kertas dan catatkan, senaraikan semua organisma yang mungkin wujud di dalam sebuah sungai. Saya nak kamu kerja dalam secara berpasangan, bincang apakah makanan setiap tumbuhan dan haiwan yang telah kamu semua namakan. Bagaimanakah mereka mendapatkan makanan? Bincang secara berpasangan sekarang. Mulakan sekarang. Jadi sekarang saya nak kamu berkongsi idea dengan pasangan di sebelah. Maksudnya, semua pelajar di baris ini akan bergerak ke sebelah kiri saya untuk membentuk satu grup yang lebih besar dan semua murid di barisan ini akan bergerak ke sebelah kanan saya untuk bergabung dengan kumpulan di sebelah sini. Kongsikan idea yang kamu ada tadi dan kembangkan lebih lanjut lagi secara mendalam. Apakah kesan kepada haiwan lain? Bilangan memerang bertambah, bilangan ikan berkurang. Mengapakah bilangan memerang bertambah? Sebab buaya makan memerang. Buaya memakan memerang. Jadi sekarang apa situasinya? Jelaskan. Buaya dah tak ada. Buaya dah tak ada, Tak ya? ada yang makan bumerang. Itu yang dia tambah. Kalau ikan macam mana? Macam mana? Kalau ikan pupus. Kalau ikan pupus, tumbuhan makin sikit juga kot. Kalau ikan pupus, tumbuhan semakin banyak. Jadi untuk soalan 1. Okey, saya nak kongsi idea dengan siapa nak jawab? Saya pilih Intan. Bilangan populasi memerang dan biawak akan bertambah. Mengapakah memerang bertambah? Kerana buaya
apabila buaya semakin pupus, jadi tiada haiwan yang akan makan memerang dan biawak. Maka populasi bilangan haiwan tersebut akan bertambah. Di antara teknik penyoalan yang terlibat dalam Hebat Sains, yang pertama saya telah menggunakan kaedah sumbangsaran atau dikenali sebagai brainstorming, di mana ia melibatkan setiap individu terlibat secara aktif. Mereka menyumbang idea masing-masing dan guru menulisnya pada papan putih, dan sebagai ganjaran untuk memotivasikan murid, pujian diberikan kepada tiada jawapan salah dalam peringkat ini, dan semua idea murid diterima. Ini adalah penglibatan murid secara individu dan secara aktif. Baiklah, tajuk kita pada petang ini adalah ekosistem. Jadi hari ini kita nak belajar mengenai ekosistem. Okey. Sila lihat slide di hadapan. Okey. Apakah gambar ini? Sungai. Jadi, saya nak kamu, setiap seorang dari kamu secara individu, saya nak kamu fikirkan apakah organisma yang mungkin wujud di dalam sungai. Okey, sila ambil sehelai kertas dan catatkan, senaraikan semua organisma yang mungkin wujud di dalam sebuah sungai. Baiklah, sudahkah anda berfikir? Okey, saya akan dapatkan pendapat dari setiap seorang dari kamu. Organisma yang terdapat di dalam sungai katak. Katak? Organisma yang terdapat dalam sungai macam kan Bagus. Buaya. Kerja dalam secara berpasangan, bincang apakah makanan setiap tumbuhan dan haiwan yang telah kamu semua namakan. Bagaimanakah mereka mendapatkan makanan? Bincang secara berpasangan sekarang. ikan juga lah. Lepas tu siapa lagi? Buaya. Ular. Semua pelajar di baris ini akan bergerak ke sebelah kiri saya untuk membentuk satu grup yang lebih besar, dan semua murid di barisan ini akan bergerak ke sebelah kanan saya untuk bergabung dengan kumpulan di sebelah sini. Kongsikan idea yang kamu ada tadi dan kembangkan lebih lanjut lagi secara mendalam. Kerang makan lumut. Sebab kerang kan dalam dia kan kutu. Betul juga. Kerang makan pasir. Okey, jom kira berapa dah ada. Baiklah, kamu telah pun menyiapkan rantai makanan dengan menggunakan haiwan dan tumbuhan yang tersenarai di sini. Jadi sila kembali ke tempat asal anda. Bagaimana kalau ikan dijangkiti sesuatu penyakit? Haiwan yang memakan ikan iaitu memerang akan mencetuskan kekurangan makanan dan mereka akan mati kalau ia berterusan. Jadi contoh haiwan yang memakan ikan? Memerang. Jadi sekarang memerang bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang. Kerana? Sebab dia punya makanan dah habis. Kehabisan makanan. Tidak cukup makanan. Teknik ini sangat berguna untuk digunakan apabila pelajar membentuk penerangan pada hujung aktiviti. Ingat 6W dan bermula dengan soalan yang konkret yang menjadi semakin abstrak. Pernah tak kamu berfikir? Jadi hari ini saya nak kamu berfikir secara mendalam. Dan yang kedua, bagaimanakah kadar degupan jantung ni berubah ketika kita bersenam atau dalam keadaan rehat? Bagaimana ia berubah? Apakah perubahannya? Jadi saya nak kamu bincang dalam kumpulan yang sedia ada, okey, 3 orang dalam setiap kumpulan. Jadi kamu bincang dan berikan idea-idea anda. Dia berlaku sebab kita apa nama?
kita banyak bergerak kan, semakin jantung kita aktiviti udara memerlukan lebih banyak oksigen. Oleh itu, jantung kita kita akan mengepam tiga banyak darah dengan lebih cepat dan dalam kadar yang banyak. Ini yang menyebabkan jantung kita berdegup kencang. Ni pun sama, dia mengepam darah. Sama dia tadi. Sama sekali dengan kalau sebab kita bergerak, banyak bergerak kan, dia sekali saingan darah kita oksigen. So kalau kita rehat, dia pun slow. Dia jadi normal balik. Okey. So Cuba kita lihat idea daripada kumpulan 2 sekarang. Siapa nak cuba? Okey. Kita boleh mengukur nadi kita dengan menggunakan stetoskop di tepi leher dan di pergelangan tangan. Stetoskop Di dada. di dada dan di tepi leher bagaimana anda boleh mengukur? Dengan meletakkan jari di tepi leher macam ni. Okey. Okey. Bagus. Okey. Dalam perbincangan yang seterusnya, kita nak beralih kepada soalan 2. Apakah yang berlaku kepada kadar degupan jantung semasa bersenam? Okey, kumpulan 3, siapa nak jawab? Apabila waktu rehat, degupan jantung kita akan menurun. Berbanding bila kita berlari atau bersenam, degupan jantung kita akan semakin laju. Idea yang bagus. Okey. Okey, siapa dalam kumpulan 6 boleh terangkan mengapa ini berlaku? Saya. Mengapakah ini berlaku? Ketika bersenam, degupan jantung akan meningkat disebabkan jantung akan mengepam darah yang mengandungi banyak oksigen untuk disalurkan kepada otot-otot supaya dapat menggerakkan otot-otot badan seiring dengan senaman atau kerja yang kita lakukan. Sebenarnya, denyutan nadi itu adalah degupan jantung. Jadi soalan tadi, mengapakah degupan jantung lebih laju apabila kita bersenam? Jadi mengikut idea daripada kumpulan-kumpulan tadi, apa yang kita dapati ialah darah dipam oleh jantung. Jadi sekarang jantung mengepam lebih kuat lagi, lebih laju lagi semasa kita bersenam. Apakah sebabnya? Itu pun dah ada idea daripada rakan kita dari kumpulan 3 tadi. Okey, jadi sebenarnya darah ini membawa apa? Membawa oksigen. Jadi oksigen dibawa ke otot-otot kita. Apabila otot bekerja, dia perlukan tenaga. Untuk tenaga ni, oksigen tu sangat diperlukan oleh otot. Jadi sebab itulah jantung kita mengepam dengan lebih laju lagi untuk membekalkan oksigen. Jadi Menggalakkan pelajar untuk bertanya soalan kepada pelajar lain adalah sangat penting semasa aktiviti dan juga digunakan secara formal semasa persembahan kumpulan. Berikan masa kepada pelajar untuk menyediakan soalan. Anda boleh juga memberikan masa kepada mereka untuk menulis soalan yang ingin mereka tanyakan kepada anda. Situasi kami ialah memerang menjadi pupus. Bila memerang pupus selepas 10 tahun, dia akan jatuh. Populasi ikan pula akan menurun disebabkan buaya makan ikan. Jadi automatik populasi buaya akan tapi buaya menurun sikit. Tumbuhan, kenapa buaya menurun? sebab dia dah tak ada memerang nak makan. Dia tidak mempunyai Makanan asas dia dah ada. Okey. Jadi apabila buaya menurun, Bila buaya menurun, seterusnya haiwan lain? tumbuhan akan tumbuhan tumbuhan akan menaik. Kenapa? Sebab ikan telah dimakan oleh buaya. Okey, bagaimana dengan ikan? Adakah dia menurun atau menaik? Ikan menurun. Kenapa? Sebab buaya makan ikan. Okey. Jadi itu adalah kumpulan 3. Okey, bagaimana graf anda? Adakah dia sama dengan kumpulan tadi? Ada berbeza sedikit. Okey, terangkan. Kerana memerang akan menjadi pupus. Lalu buaya masih lagi meningkat disebabkan ikan masih ada lagi. Kemudian ikan pula makin mengurang dan menyebabkan rumpai menaik sedikit. Okey, kenapakah ikan berkurang? Ikan berkurang disebabkan buaya tiada bekalan makanan yang mencukupi lalu mengambil ikan sebagai mangsa. Mangsa. Dan apa yang berlaku kepada rumpai? Rumpai pula akan meningkat disebabkan populasi ikan yang menurun.
Akan jadi oleh apabila ikan menurun, apa sebabnya? Apabila ikan menurun, mengapa rumpai boleh bertambah? Apa sebabnya? Disebabkan rumpai tiada yang bersaing untuk mendapatkan rumpai. Tiada yang bersaing maksudnya apakah organisma yang bersaing untuk mendapatkan rumpai? Ikan. Ikan. Maksudnya boleh tak ulang ayat tersebut? Mengapakah rumpai bertambah sekarang? Kerana? Rumpai bertambah kerana ikan tidak makan rumpai. Ya. Jadi adakah ia berbeza daripada graf mereka? Bahagian mana yang berbeza? Rumpainya bertambah? Buaya. Buayanya berbeza. Jadi apakah sebab buaya di situ bertambah? Panas sini. Apakah sebab buaya bertambah di situ? Kerana? Masih ada lagi ikan. Masih ada lagi ikan. Di sini? Buayanya menurun. Kenapa? Kerana? Buaya menurun kerana ia kekurangan makanan asasnya, iaitu lauk. Anda akan mendapati bahawa petua utama bagi bertanyakan soalan yang baik adalah memberikan masa berfikir kepada pelajar, melibatkan semua pelajar dan bermula dengan soalan yang konkret yang beransur-ansur menjadi semakin abstrak. Menyoal merupakan perkara utama dalam 5E, inquiry saintifik dan menggalakkan murid-murid berfikir.